Teknologi maklumat dan komunikasi sering dikaitkan dengan pembangunan masyarakat Madani. Hal ini kerana kehidupan masyarakat banyak bergantung kepada teknologi dan maklumat dalam penggunaan seharian. Contoh bidang yang menggunakan TMK ini adalah bidang sosial, ekonomi dan pendidikan. Oleh itu, pengkaji telah menetapkan pembangunan masyarakat seiring dengan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi sebagai tajuk untuk dikaji. Hasil analisis menunjukkan bahawa penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi semakin berkembang sejajar dengan pembangunan generasi masa kini, terutamanya disebabkan oleh keperluan berhubungan dengan orang jauh dan menyelesaikan tugas hakiki. Aplikasi popular seperti WhatsApp, Telegram, Instagram dan TikTok kerap digunakan untuk tujuan ini. Namun di kawasan luar bandar terdapat cabaran dalam pencapaian TMK disebabkan oleh kelemahan rangkaian jalur lebar berbanding kawasan bandar yang menikmati akses yang lebih baik. Berdasarkan kajian yang dikaji, kebanyakan informal tertumpu menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi kerana penggunaan TMK lebih memudahkan dalam apa-apa bidang, terutama sekali dalam bidang pembelajaran. Sebagai contoh, seorang yang ingin mencuba resepi makanan yang baru, seorang tersebut boleh mencuba resepi makanan yang ingin dicuba melalui aplikasi YouTube. Dengan itu, seorang tersebut tidak perlu mencari tukang masak untuk mendapatkan resepi makanan yang ingin dicuba. Implikasinya, TMK dapat menjimatkan masa dan tenaga kepada penggunanya jika ingin menceburi apa-apa bidang dalam TMK. Impak negatif lebih dominan berbanding impak positif dalam pembangunan TMK kepada generasi kini. Dari aspek sosial, hubungan sesama individu boleh menjadi renggang apabila masa yang diluangkan hanya dihabiskan dengan menggunakan peranti TMK berbanding dengan meluangkan masa dengan orang sekeliling seperti rakan-rakan dan keluarga. Tetapi dari sudut positifnya, peranti TMK mempunyai kebolehan untuk menghubungi seseorang yang berada jauh antara satu sama lain untuk terus kekal berhubung. Dari aspek individu pula, penggunaan TMK sahaja tidak akan meningkatkan produktiviti harian sehingga ke tahap maksimum. Hal ini disebabkan oleh individu menjadi terlalu bergantung kepada peranti TMK, lebih mudah terganggu malah menjadi malas. Sesuatu hujah atau mesej yang hendak disampaikan secara atas talian menyebabkan timbulnya konflik, iaitu konteks yang hendak disampaikan tidak mampu difahami oleh segelintir individu. Dari perspektif individu, usaha yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualiti individu melalui penggunaan TMK ialah dengan mendisiplinkan diri dalam menyehatkan kebergantungan terhadap peranti TMK dan juga AI. Yang kedua ialah dengan menggunakan kaedah mixed mode. Kaedah mixed mode ini merupakan penggunaan kaedah secara tradisional dan juga moden supaya dapat dipraktikkan dalam menghasilkan sesuatu kerja yang berkualiti. Bagi perspektif masyarakat pula, usaha yang boleh dilakukan untuk mencapai pembangunan masyarakat Madani ialah dengan mendedahkan dahulu masyarakat dengan Madani supaya mereka dapat memahami fungsi dan mekanisme TMK sebelum menggunakannya. Yang kedua ialah dengan mendedahkan mereka melalui seminar dan juga webinar. Ia sebagai langkah permulaan penerapan dalam kehidupan seharian mereka. Bagi usaha kerajaan pula, kerajaan telah membangunkan aplikasi-aplikasi negara seperti MyJPJ, MySejahtera untuk memudahkan urusan masyarakat dalam melakukan urusan secara rasmi. Dan yang kedua ialah kerajaan Sarawak juga telah mewujudkan aplikasi pembayaran seperti Sarawak Pay dan juga Servis Sarawak supaya dapat memudahkan urusan masyarakat Sarawak dalam pembayaran bil utility. Data yang diperoleh daripada responden menunjukkan perbezaan yang sangat ketara di antara setuju dan tidak setuju. Yaitu kita dapat lihat bahawa perbezaan peratusan sebanyak 50%, yaitu peratusan keseluruhan tersebut. Pemilihan jawapan setuju tersebut lebih banyak diberikan oleh responden berbanding dengan tidak setuju, dan hal ini disebabkan oleh penyimpanan data yang moden menawarkan kapasiti penyimpanan yang sangat besar. Ini membolehkan masyarakat untuk menyimpan sejumlah besar data dengan jumlah yang tidak terhad. Responden telah menunjukkan perbezaan yang sangat jelas di antara sangat setuju dan sangat tidak setuju. Jumlah perbezaan peratusan tersebut ialah sebanyak 10% daripada data yang diberikan. Ini dapat diperhati bahawa majoriti responden lebih bersetuju dengan pernyataan yang diberikan oleh pengkaji. Hal ini berlaku kerana responden percaya bahawa TMK boleh membantu mereka dalam memudahkan penghantaran
dan akses maklumat dengan lebih cepat dan mudah. Data yang didapati dalam jadwal 3 ialah hampir sama dengan data yang ditunjukkan sebelumnya. Ini karena data tersebut menunjukkan bahwa perbezaan yang sangat ketara terhadap setuju dan tidak setuju. Data tersebut dapat kita lihat bahwa perbezaan peratusan antara satu sama lain tidak setuju sebanyak 20%, yaitu perbezaan yang besar. Ini dapat disimpulkan bahwa responden lebih bersetuju dengan pernyataan yang diberikan oleh pengkaji tersebut. Hal ini karena zaman sekarang adalah zaman yang sangat modern, di mana peniaga boleh melakukan perniagaan secara online sahaja dan hanya bekerja di dalam rumah tanpa menggunakan tenaga yang banyak. Data untuk soalan 4 menunjukkan majoriti responden sangat setuju bahwa TMK dapat memudahkan masyarakat melalui berinteraksi antara satu sama lain. Seramai 15 orang responden sangat setuju, manakala 13 orang responden setuju dan 2 orang responden memberikan jawapan neutral. Hal ini kerana TMK membolehkan masyarakat kini berkomunikasi dengan lebih cepat dan secara penulisan tanpa ada had masa. Data untuk soalan 5 menunjukkan majoriti responden setuju bahawa TMK dapat memberikan kesan negatif pada pembentukan moral kanak-kanak. Dapatan menunjukkan 12 orang setuju, 10 orang neutral, manakala 6 orang sangat setuju dan 2 orang tidak setuju. Hal ini kerana kanak-kanak mungkin terdedah pada bahan yang tidak sesuai dengan mereka di platform digital seperti laman web, aplikasi atau permainan video dalam talian. Data untuk soalan 6 menunjukkan majoriti responden sangat setuju bahawa TMK dapat memudaratkan masyarakat madani jika tidak dikawal. Dapatan menunjukkan 17 orang sangat setuju, 9 orang setuju dan 4 orang memberikan jawapan neutral. Hal ini kerana kemudahan TMK boleh mengundang jenayah cyber seperti pencurian maklumat, ceraian secara tidak sah, memasang penisian pengintip dan judi cyber. Data untuk soalan 7 menunjukkan majoriti responden setuju bahawa TMK memberikan peluang kejayaan pada masyarakat madani. Dapatan menunjukkan 14 orang setuju, 11 orang sangat setuju, manakala 5 orang memberikan jawapan neutral. Keputusan ini mencerminkan sokongan terhadap peranan TMK dalam mempercepatkan hubungan organisasi dengan pelanggan, pengurusan dan kaki tangan. TMK juga dianggap memudahkan masyarakat madani mendapatkan peluang kerjaya dalam berbagai sektor seperti pembuatan, perkhidmatan profesional, hak tanah, perniagaan dan pembinaan. Dalam carta soalan 8, majoriti responden setuju bahawa teknologi maklumat komunikasi membuat masyarakat madani lebih peka terhadap perkembangan dan penggolakan di dalam dan di luar negeri. Sebanyak 15 responden setuju dan 10 responden sangat setuju. Sementara 5 orang memberikan jawapan neutral. Hal ini disebabkan masyarakat madani dapat mengikut perkembangan global melalui kemajuan dalam penyebaran maklumat, memanfaatkan peranti elektronik yang tersambung ke dalam internet. Carta soalan 9 pula menunjukkan bahawa majoriti responden bersetuju bahawa kemudahan TMK dapat meningkatkan sistem pengajaran dan pembelajaran. Dapatan data menunjukkan 16 responden menyatakan setuju, 10 responden sangat setuju, 3 responden neutral dan hanya 1 responden tidak setuju. Keputusan ini menunjukkan sokongan yang kukuh terhadap penggunaan TMK dalam pembelajaran dan pengajaran dengan harapan dapat meningkatkan kreativiti guru, menarik minat murid dan memberi dorongan kepada mereka untuk belajar. Berdasarkan carta soalan 10 pula, majoriti responden memberikan jawapan neutral mengenai keupayaan TMK dalam menjamin keamanan masyarakat madani. Terdapat 13 responden yang bersikap neutral, diikuti oleh 8 yang setuju dan 6 yang sangat tidak setuju. Kemajuan TMK diakui dapat membantu mencegah jenayah melalui penyebaran maklumat secara pantas melalui internet. Tetapi terdapat risiko tinggi iaitu akan diakses oleh pihak tidak bertanggungjawab. Pencerobohan maklumat keselamatan negara secara atas talian juga menjadi kebimbangan, boleh membuka peluang untuk pengetahuan luar mengenai tahap keselamatan negara. Carta soalan 11 pula menunjukkan majoriti responden setuju dengan pernyataan iaitu menekankan peranan TMK dalam meningkatkan kehidupan masyarakat secara sosial pada era pra-moden. Sebahagian besar sangat setuju melihat TMK sebagai alat penting untuk penyampaian maklumat secara cepat.
Namun, terdapat responden yang bersikap neutral mempertimbangkan adakah TMK memberikan manfaat seimbang dengan risiko negatif seperti penggunaan tidak proporsional yang boleh membawa kesan buruk seperti akses kepada maklumat yang tidak betul. Data 12 menunjukkan perbezaan keputusan yang ketara antara setuju dan tidak setuju dengan majoriti responden 60% menyokong TMK untuk komunikasi dan menyelesaikan tugasan. Hanya 3.3% yang tidak bersetuju, mungkin disebabkan kesedaran terhadap manfaat definisi yang ditawarkan oleh teknologi ini. Data 13 menunjukkan perbezaan yang ketara dengan 85.4% responden setuju terhadap pernyataan yang diberikan. Sebanyak 46.7% menyokong TMK kerana memudahkan komunikasi tanpa batasan waktu dan tempat, walaupun hanya 7.3% yang tidak setuju, mungkin disebabkan kepercayaan bahawa interaksi bersemuka lebih penting untuk memperkuat hubungan. Raja 14 menunjukkan 50% responden setuju dengan pernyataan tersebut. Atribut kepada kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi untuk mendapatkan maklumat dengan cepat. Sementara itu, 3.35% responden tidak setuju, merasakan TMK hanya sebagai pemborosan waktu. Data 15 menunjukkan perbezaan ketara antara setuju, yaitu 26.7% dan neutral 13.3% dengan 26.7% adalah perbezaan. TMK, khususnya media sosial, memainkan peranan penting dalam mendapatkan maklumat tanpa batasan waktu dan tempat. Beberapa responden masih ragu-ragu menunjukkan ketidakpastian, tetapi perkembangan TMK diharapkan dapat melahirkan masyarakat yang berpengetahuan luas. Kesimpulannya, kajian pembangunan masyarakat madani seiring dengan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi atau TMK ini menunjukkan berlakunya perkembangan masyarakat madani yang bergerak seiring dengan pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi ini. Hal ini disebabkan oleh kedua-dua data, iaitu data kualitatif dan kuantitatif, menunjukkan kebergantungan terhadap TMK ini tinggi atas faktor masyarakat kini banyak menggunakan TMK dalam mengerjakan kerja-kerja hakiki, terutamanya golongan berpelajaran seperti pelajar ataupun mahasiswa dan golongan yang telah bekerja. Penggunaan TMK bahkan mampu melahirkan atau mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, namun keharmonian dalam kalangan masyarakat sukar dicapai melalui penerapan TMK disebabkan oleh terhadnya interaksi antara individu dengan individu yang lain. Kepenggunaan TMK secara berlebihan juga mampu mencerdaskan kualiti seseorang, terutama dari aspek intelligence quotient ataupun IQ, disebabkan oleh individu yang terlalu bergantung kepada TMK untuk mengerjakan sesuatu perkara. Oleh itu, sekian saja daripada kami. Sekian dan terima kasih.